Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh nampak saya? Terima kasih kepada Puan Khadijah, Puan Syakira, seluruh tuan-tuan, puan-puan yang sudi untuk melapangkan masa. Ini semua tetamu Allah Azza wa Jalla untuk majlis ilmu, untuk mendekati Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan kali ini kita bersama dengan seorang wanita, iaitulah permaisuri kerajaan Sabak. Sangat terkenal, namanya Balqis. Dan kisah ini, saya percaya kisah yang mudah-mudahan semua pernah. Kisah bagaimana akhirnya Balqis atau Malikatus Sabak menerima surat daripada Hudhud. Hudhud mengutuskan surat dari Nabi Sulaiman. Lalu surat tersebut bila dibaca oleh Malikatus Sabak, beliau apabila membaca surat tersebut, beliau mahu mengesahkan adakah Solomon ataupun Sulaiman ini sekadar raja atau nabi. Lalu beliau menghantar utusan, dan apabila utusan itu dihantar ke Palestin untuk menghadap tuanku Raja Sulaiman, utusan ini juga membawa hadiah-hadiah yang lumayan untuk dipersembahkan kepada tuanku Raja Sulaiman. Tetapi berita yang sampai ke telinga Malikatus Sabak ataupun Balqis, ya, utusan ini hantar WhatsApp kepada beliau, bahawasanya Nabi Sulaiman menolak mentah-mentah. Nabi Sulaiman tidak memerlukan hadiah ini kerana nampak gayanya Balqis tidak memahami isi kandungan surat. Lalu Nabi Sulaiman mengancam untuk menyerang Sabak. Lalu Balqis atau Malikatus Sabak memilih untuk berdamai. Lalu beliau berkunjung ke Palestin dan direngkaskan ceritanya, beliau masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi itu cerita yang mungkin kita pernah dengar. Hari ini kita akan melihat cerita ini dalam tempoh 45 minit daripada sekarang, daripada Al-Quran. Dan kisah yang akan saya paparkan ini adalah kisah yang akan mengangkat martabat wanita yang semua sedia maklum dipandang hina seperti binatang oleh orang kafir Quraisy. Kemudian kisah ini tuan-tuan akan lihat bagaimana Malikatus Sabak. Saya tak guna nama Balqis, saya guna Malikatus Sabak kerana itu istilah dari Al-Quran sendiri. Al-Quran tidak memberitahu namanya. Tetapi tiada salah kalau anda mahu menggunakan nama tersebut kerana mungkin nama itu adalah hasil penemuan sejarah, kita hargai sahaja. Tetapi antara pengajaran cerita ini adalah walaupun berharta, mewah, kaya, raya, jutawan, tetapi ia tidak menghalang Malikatus Sabak daripada masuk Islam. Akhirnya tunduk kepada Nabi Sulaiman, akhirnya menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika surah ini diturunkan, surah apa? Surah An-Namlu, surah semut ini diturunkan, orang kaya, raya, jutawan, sombong dan ego kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah menyampaikan risalah yang sama dengan risalah Nabi Sulaiman. Anda akan lihat respon yang berbeza. Ada satu orang kaya akhirnya tunduk menyerah diri kepada Allah, namanya Balqis. Ada satu lagi orang kaya, raya, ego, sombong, takabur, akhirnya tidak menyerah diri kepada Allah. Jadi ini pengajaran yang anda akan lihat. Adanya wanita yang tidak kelabu mata, adanya wanita yang tidak tenggelam dengan takathur. Takathur artinya harta yang mewah, namun beliau memilih untuk kaya dan beriman.
Dan yang ketiga adalah, sebagaimana telah saya sebutkan dalam siri-siri sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Allah menundukkan kepada Nabi Sulaiman bukan sekadar jin, bukan sekadar bala tentera manusia, tetapi Allah menundukkan kepadanya semut, sehingga baginda boleh mendengar suara permaisuri semut. Dan baginda ditundukkan lagi kepadanya burung hudhud, seekor burung yang punyai kualiti luar biasa, terbangnya luar biasa, boleh melihat air di atas padang pasir yang kering kontang. Dan kerana mulutnya sentiasa Alhamdulillah, Alhamdulillah, tuan-puan dah sebut belum Alhamdulillah, maka Allah, la in syakartum la azidannakum, Allah gandakan nikmat kepada kamu. Lalu Nabi Sulaiman kerana mulutnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, maka Allah memberikan kepada beliau rezeki yang tidak diduga, yakni jatuhnya kerajaan di selatan semenanjung Arab, namanya adalah Sabak di Yaman. Dan Nabi Sulaiman memerintah dari Palestin. Akhirnya jumpa juga peta yang tertulis Israel Palestin. So jauh tu hampir 2000 km. Jadi kisah ini adalah kisah bersatunya dua empire dari selatan bergabung menyerah diri kepada kerajaan Islam Palestin di bawah Nabi Sulaiman, hanya kerana bermula daripada peranan seekor burung yang kerdil. Never underestimate anybody, walaupun kecil fungsinya di KLCC, kerana kita tidak tahu dia mungkin lebih mulia di sisi Allah. Dan semua sudah maklum, pada minggu lepas saya telah beritahu, burung ini pergi kepada kerajaan Sabak bukan kerana diarahkan oleh bosnya, tetapi burung ini adalah staf Nabi Sulaiman yang mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif, bos tak suruh, tapi dia faham-faham sendiri. Dia faham-faham sendiri. Lalu kerana inisiatif yang diambilnya ini, beliau telah menemui sesuatu yang sangat membantu Nabi Sulaiman menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi kisah yang akan kita lihat hari ini adalah Suratul Naml ayat 27 hingga 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar maaf, lupa letak terjemahan. Ayat ni je terlupa letak terjemahan. Kita mulakan daripada ayat 35. Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Sulaiman berkata selepas mendengar laporan yang terperinci daripada hudhud, baiklah hudhud, kami akan menyelidik laporan kamu dan kami akan membuat kesimpulan adakah kamu benar atau kamu tergolong daripada orang-orang yang berdusta. Sila perhatikan sikap Nabi Sulaiman alaihi salam. Selepas mendengar laporan terperinci daripada hudhud, beliau tidak terus bersetuju. Bagus hudhud, laporan kamu adalah penantian saya. Kita semua sudah maklum pada minggu lepas, hudhud bukan sekadar melaporkan tentang adanya seorang wanita memerintah sebuah kerajaan dan kaumnya menyembah matahari. Kalau anda perhatikan pada minggu lepas, burung hudhud bukan sekadar melaporkan, dia mempengaruhi Nabi Sulaiman untuk bertindak. Dia ada beza memberitahu dengan mempengaruhi. Anda akan lihat pilihan raya umum nanti macam mana pemidato-pemidato, dia tak akan sekadar memberitahu, dia akan mempengaruhi anda. Sebab itu namanya pidato, bukan berita. Ada kalangan anda yang bermotivasi tinggi selepas mendengar berita, sebab namanya berita, beritahu. Tak pernah kita nampak orang membaca ramalan cuaca dengan penuh emosi. Bayangkan tuan-tuan, hujan akan turun, bayangkan. Memang dia akan menyebabkan emosi kita bertindak. Tetapi Nabi Sulaiman, subhanallah, ini penting. Walaupun anda mendengar pidato seseorang yang Masya Allah mempengaruhi emosi anda, tapi stay objektif.
Boleh jadi kamu benar, boleh jadi kamu tidak benar. Bagi saya selidik dulu. Saya tidak cepat terpengaruh dengan pidato berapi-rapi kamu wahai hudhud. Seolah-olah begitulah. Kalau anda tengok di sudut balaghah, Allah kurniakan kepada hudhud, walaupun bahasanya tidak difahami oleh manusia lain, cuk 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 cuk, tetapi Sulaiman memahaminya. Dan kita dapat memahami bahasa hudhud kerana Allah menterjemahkan di dalam Al-Quran bahasanya dalam bahasa Arab. Jadi ini satu pengajaran. Walaupun anda mendengar seseorang berucap dengan penuh teknik pidato yang berkesan, impresif, persuasif, stay objektif. Pastikan apa yang disampaikan adalah benar. Seseorang yang berpidato dengan hebat sekalipun belum tentu apa yang disampaikan adalah benar. Siapa contohnya? Golongan asy-syu'ara, para penyair bangsa Arab. Mereka boleh menyebabkan anda menangis dengan syair mereka. Mereka boleh menyebabkan anda ketawa terbahak-bahak dengan syair mereka. Mereka boleh menyebabkan anda ke medan tempur dengan syair mereka. Mereka boleh menyebabkan seseorang yang 10 tahun berbakti pada anda, sekelip mata dengan syair 10 muka surat, anda membenci pemimpin tersebut. Sekelip mata anda menyayangi seseorang, anda memuja seorang wanita yang selama ini anda tidak kenali hanya dengan 5 minit syair. Syair dia bukan baca berita, tuan-tuan. Tetapi hari ini kita belajar, alhamdulillah, kerja di Nabi Sulaiman belaka. Stay objektif. Saya akan melihat bukan kepada cara kamu menyampaikan, tetapi apa yang kamu bentangkan. Ya, ini satu. Kemudian di sini kita dapat lihat, ya, Nabi Sulaiman berkata, saya akan semak adakah kamu benar atau kamu tergolong daripada orang-orang yang berdusta. Perhatikan sekejap. Kenapa Nabi Sulaiman tak kata, saya akan semak dulu berita kamu dan akan buat kesimpulan adakah kamu pendusta atau kamu orang yang benar. Kenapa dia dahulukan, saya akan cek kamu ni benar ataupun tidak. Kenapa tidak sebaliknya, saya akan cek kamu adakah berdusta ataupun benar. Dalam Quran ni, bila sesuatu perkataan didahulukan, dia ada sebab. Kalau perkataan itu dikemudiankan, dia ada sebab. Apabila Nabi Sulaiman kata, saya akan semak berita kamu dan saya akan tengok adakah kamu benar ataupun tidak, ini menunjukkan kecenderungan Nabi Sulaiman adalah bersangka baik. Dan boleh jadi kamu benar, insya-Allah, mudah-mudahan kamu benar. Tapi saya kena letak satu ruang dalam minda dan hati saya, boleh jadi bila tak ada bukti, bila tak ada bukti bergambar, bila tak ada bukti, maka boleh jadi kamu boleh tergolong daripada orang berdusta. Jadi Nabi Sulaiman mendahulukan potensi kebarangkalian kamu benar. Dan ini kita belajar sesuatu. Apabila seseorang dituduh dengan sesuatu, hukum asalnya dia tidak bersalah selagi tiada bukti. Jangan guna hukum lain, iaitulah dia bersalah melainkan ada bukti menunjukkan dia tidak bersalah. Ini salah dalam kaedah. Seseorang dituduh escape daripada mesyuarat, hudhud, dia sedang menghadapi pertuduhan ini. Tetapi Nabi Sulaiman mengajar anda, selepas dia mengemukakan alasan, Nabi Sulaiman menghukum dia ke tidak? Tidak. So ini dipanggil nahkum bizawahir. Kita hukum orang dengan zahir yang kita dengar, dengan zahir yang kita lihat. Bila dia sudah mengemukakan keuzuran, alasan, maka hukumnya adalah kau tidak bersalah, kecuali ada bukti yang menunjukkan kau bersalah. Hari ini terbalik. Seseorang dituduh bersalah, ikut suka nak kata orang ni bersalah, ditangkapnya mungkin, sedangkan bukti yang menunjukkan dia tidak bersalah, kaedah mereka adalah seseorang itu bersalah kecuali korang datang ke bukti dia tidak bersalah. Ini bukan kaedah. Al-aslu bara'atul zimmah. Seseorang itu tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan sebarang pertuduhan selagi tiada bukti. 4 saksi, katakan contoh, 4 saksi menyaksikan perzinaan. Di situ baru kita boleh sabit hukum. Jadi Nabi Sulaiman mengajar kita hukum dengan zahir. Kita anggap saja dia benar, kecuali ada bukti yang bertentangan. Seterusnya, ayat seterusnya, idhhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim
thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Hud, pergi sekarang, buktikan kepada saya kamu benar. Iaitulah pergi kepada mereka, bawa surat saya, fa'alqih ilaihim, dan jatuhkan ke atas mereka surat tersebut. Dan kemudian tawalla anhum, berpaling daripada mereka, fanzur madza yarji'un, dan tolong selidik, kaji agaknya apa yang mereka akan lakukan, apa tindak balas mereka. Perhatikan ayat ini, ada 4 arahan jelas dan clear daripada Nabi Sulaiman kepada stafnya. Saya akan berikan kepada kamu 4 arahan. Pertama, bawa surat ini. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman tak akan serang sesiapa, melainkan tadi. Buruk tadi. Kau sudah ada evidence, aku belum. Jadi Nabi Sulaiman mengambil pendekatan tengah, neutral. Boleh jadi benar, boleh jadi tak benar, kita perlukan bukti lain. Tetapi aku still percaya pada engkau. Subhanallah. Menteri-menteri dan permaisuri Balqis bila lihat ada surat dijatuhkan daripada atas dan tidak melalui postman biasa, poster kan, ketuk pintu, ini ada surat untuk anda wahai permaisuri. Surat biasa sampai kepada Balqis melalui postman. Tiba-tiba ada satu surat, caranya lain benar, dia datang pada tempat yang tinggi. Ini ada sebab Sulaiman buat macam tu, bagi menunjukkan surat ini bukan sekadar surat biasa. Di dalamnya ada ayat yang terkandung jatuhkan kepada Malikatus Saba, bukan ilaiha, jatuhkan kepada Malikatus Saba. Tetapi ketika beliau sedang bersama dengan menteri-menteri beliau, biar dilihat keanehan dan keajaiban jatuhnya surat tersebut. Thumma tawalla anhum. Orang belajar bahasa Arab, thumma ni maknanya hud-hud, ambil masa lama sedikit bila kau dah jatuhkan surat itu kepada mereka. Boleh jadi engkau pergi menghampiri mereka. Apabila surat itu sampai kepada Balqis, kau duduk dekat dengan beliau, boleh jadi engkau akan dapat dikenal pasti dan akan mula menimbulkan minat permaisuri Balqis untuk mendekatimu. Bawa mari mana ni comel loteng, ya Allah. Dia pun usap mungkin, dia tak tahu tu SB. Usap, Masya Allah, comel. Burung Hud kata cuk. Balqis kata comel, boleh kecek cuk. Dia tak faham bahasa hud-hud tu, aku sedang memerhatikan kau. Jadi kenapa summa tawalla anhum, ambil masa lama. Summa ambil masa lama untuk satu perkara, dia ada beza dengan fa. Summa dengan fa dia ada beza. Fa just ambil masa sekejap, tapi summa ambil masa lama sedikit. Kenapa? Ini menarik. Nabi Sulaiman didik sampai tahap begitu detail, duduk lama sedikit, sebab bagi Nabi Sulaiman laporan hud-hud tentang kerajaan Sabak tak memadai. Judgement itu belum lagi boleh menyebabkan beliau bertindak. Nabi Sulaiman sangat mementingkan maklumat sampai tahap macam mana first impression Balqis bila baca surat tu. Berkemungkinan first impression boleh menunjukkan seseorang itu ego ataupun tidak. Anda baca surat bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat ini dari Sulaiman, menyuruhmu agar jangan menyombong diri dan datang menghadapku dalam keadaan menyerah diri. First impression anda,
adalah maklumat terpenting bagi Hud-Hud untuk dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Setengah orang macam kafir Quraisy, bila dibacakan ayat paling pendek sekalipun, first impression diorang pendusta. First impression diorang kaki pelawak. First impression diorang jangan dengar sihir. First impression diorang peduli kan. Sulaiman tulis surat kat kita, dia nak jatuhkan kita. Pirah. Pui. Boleh jadi berlaku begitu. Tetapi first impression boleh jadi, ini tadabbur para ulama, bukan tafsir, ini tadabbur para ulama, dia panggil takwil. Mereka merasakan, mereka mendapati pentingnya bahasa tubuh. Respon dalam bentuk bahasa tubuh ini penting. Dan mungkin didapati respon Malikatus Saba adalah beliau kelihatan berfikir panjang. Dan itu maklumat penting bagi Nabi Sulaiman. Maknanya dia ni ada potensi untuk didekati. Bukan seseorang yang daripada awal sudah sombong dan ego. Jadi dia ada peluang untuk didekati. Ya, bila kita berceramah, mungkin kalangan orang yang kita ceramah itu orang pakai seluar pendek katakan kan. Orang yang mungkin memakai baju ada setan apa kan. But jangan judge mereka. Sebab boleh jadi sepanjang kita ceramah tu ada bahasa tubuh dia duk angguk-angguk apa kita cakap kan. Dia bukan tidur. Dia angguk-angguk, bukan tersungguh-sungguh. Dia angguk-angguk sebab dia macam lama tak pernah dengar apa yang kita sampaikan. Dia macam facial expression sangat penting bagi dai. Batu Nabi Nuh alaihi salam, kenapa dia kata waktu malam dia suka dakwah berbanding waktu siang? Ini da'autu qaumi lailan disebut dahulu, baru disebut siang. Lailan wa nahara. Kerana di siang hari dia hanya cakap sahaja. Siapa nak dengar dia punya pasal. 99% memang tak akan dengar walaupun 950 tahun. Tapi bagi Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia mengenal pasti siapa yang mengangguk-ngangguk apa yang dia cakap secara senyap-senyap. Seorang yang senyap-senyap beri perhatian, 99% tak dengar, tapi 1% mungkin dengar, mungkin memberi perhatian angguk-angguk. Orang macam ni dia akan kenal pasti alamatnya, dan malam tu dia akan datang ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Saudara nampaknya macam memberi perhatian kepada saya ceramah pagi tadi. Nampaknya macam saudara bersimpati. Bolehkah ada ruang 30 minit? Saya nak bercakap, nak clarify apa yang saya cakap tadi. So Nabi Nuh mendekati mereka yang berpotensi di malam hari. Di siang hari dia cakap secara mass. Okey. Thumma tawalla anhum. Tetapi Nabi Sulaiman kata, Hud, jangan duduk lama sangat dengan set-set tu. Jangan duduk lama sangat. Tawalla. Duduk dengan orang yang menyembah matahari ini takut terkena dengan kau penyakit dia orang, sebab syaitan banyak sangat kat situ, syaitan manusia. So tawalla, berpaling segera dan ambil satu posisi yang kau boleh dengar apa yang bakal mereka mesyuaratkan tentang surat ini. Kamu dengan ini adalah special branch saya, kamu dengan ini adalah CCTV saya. Minit mesyuaratkan apa yang mereka akan mesyuaratkan, tapi dari jauh. Kalau duduk dekat, nanti orang tertanya-tanya, apa dia mau duduk sini lagi? Yang keempat adalah fanzur madza yarji'un. Perhatikan dengan teliti apa isi kandungan mesyuarat. Maka apa yang akan berlaku sebentar lagi adalah isi kandungan mesyuarat yang dilaporkan oleh Hud-Hud. Apakah isi kandungan mesyuarat itu? Dibocorkan oleh Hud-Hud satu persatu kepada Nabi Sulaiman. Tuanku Nabi Sulaiman, saya telah pulang kepada tuanku, dan inilah isi kandungan mesyuarat mereka. Ini pita rakaman mereka, nak saya mainkan balik untuk tuanku. Dan dalam pita rakaman itu, anda jangan percaya pula pita rakaman, saya perumpamakan saja. Dia laporkan balik. Hud-Hud copy and paste. Dia jujur, dia tidak tokok tambah. Dia melaporkan apa yang dia dengar 100% seperti pita rakaman kepada Nabi Sulaiman. Iaitulah tuanku begini, saya akan sebutkan kepada anda matan Balqis. Tahu matan? Full statement dia. Iaitulah dia telah berkata bila surat itu sampai, dia memanggil mesyuarat. Qalat ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Bila anda baca ayat ni, anda macam berada dalam mesyuarat Balqis. Tetapi jangan sampai terlupa, pada masa yang sama, inilah laporan Hud-Hud kepada Nabi Sulaiman.
Quran punya babak ni, dia kadang-kadang double perspektif. Kadang-kadang Allah tak tunjuk pun yang Hud-Hud laporkan kepada Nabi Sulaiman mesyuarat Balqis. Tapi sebenarnya inilah laporannya. Cuma anda seperti berada dalam mesyuarat Balqis pula. Itu biasa dalam Quran. Quran tidak perlu detail secara kronologi. Just dalam satu ayat boleh nampak dua babak. Babak mesyuarat Balqis, pada masa yang sama mesyuarat itulah yang dilaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey, ayat ini bermakna permaisuri Sabak telah berkata bila surat itu jatuh, wahai menteri-menteriku, al-malak, wahai mereka-mereka yang dikerumuni oleh ramai orang, kerana mereka menteri, mereka ada jawatan. Saya mengumpulkan anda kerana saya menghormati anda yang mempunyai jawatan. Ini sesungguhnya saya tidak main-main, ini mesyuarat tergempar. Ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah jatuh sepucuk surat. Tidak tahu daripada siapa, tapi tiba-tiba jatuh daripada atas. Bijak betul Hud-Hud. Dia jatuhkan, dia lari terus. Mungkin dia jatuhkan daripada tempat yang tinggi, supaya tidak dapat dikenal pasti siapa yang menjatuhkannya. Lalu ada unsur suspense kan? Oi, siapa yang jatuhkan surat ini? Ulqiya ilayya kitabun karim. Saya, permaisuri kamu telah dijatuhkan. Saya dijatuhkan oleh satu surat. Maknanya aku tak tinggi rupanya. Aku sangka aku tinggi selama ni, yang korang junjung arash aku selama ni. Tapi hari ni ada benda lebih tinggi daripada aku. Benda jatuh daripada atas. Benda jatuh daripada atas. Sebab tu dia kata karim. Dan surat ni tuan-tuan sekalian, surat karim, ya, bukan surat daripada orang bernama Karim. Surat ni mulia. Okey. Kenapa mulia? Kenapa mulia? Pertama, cara surat itu sampai pelik. Kedua, isi kandungan surat pendek. Jarang surat dari raja pendek. Tiba-tiba surat ini 2 ayat saja. Bahkan surat tu tak menunjukkan langsung yang kita ni kerajaan Sabak berharga. Selamberak je surat tu, tak sebut langsung kelebihan kita. Dan dia sebut kelebihan mereka. Waduh. Ini surat siapa ya? Yang ketiga, format surat tu pelik. Tak sama dengan surat Raja Rom. Tak sama dengan surat Raja Babylon mungkin. Raja Mesopotamia mungkin. Raja Parsi mungkin. Kita tak tahulah 3000 tahun yang lepas kan macam mana peta dunia kan. Tapi Balqis ataupun Malikatu Sabak, dia selalu terima surat. Tapi nampak gayanya surat ni pelik berbenar. Kerana formatnya bermula bukan dari Raja Parsi Heraklius ataupun Kisra Parsi katakan. Biasa format surat dari Syahri Abdul Rahman kepada Muhammad Shah. Itu contoh. Tiba-tiba surat ini daripada, dia tak daripada, dia bermula bukan daripada, dia bermula dengan nama Tuhan Yang Esa. Jadi ini satu perkara yang aneh. Orang lain memulakan isi surat dengan saya dari kerajaan mana. Okey, tolong hormat saya. Tengok alamat saya panjang kan? Tetapi dia memulakan surat, baginda Nabi Sulaiman memulakan surat dengan membesarkan Allah, Tuhan Yang Esa, dan dia jatuh nombor 2. So format itu sangat aneh. Ini bukan format diraja dalam penulisan surat. Dia menggunakan format mana ni? Yang ketiga adalah permintaan yang dikemukakan dalam surat ini. Sebentar lagi kita akan tengok permintaannya sangat aneh. Dia tidak meminta kepada Balqis atau kerajaan Sabak supaya menyerahkan kerajaannya, hartanya, perempuan-perempuannya, gundik-gundiknya, emas permata, arasnya. Dia tak minta benda tu. Seorang raja menulis surat, dalam surat itu dia tidak meminta apa-apa. Yang dia minta adalah mari Palestin. Dengan ini saya menjemput anda datang ke Palestin dalam keadaan menyerah diri kepada Tuhan yang sebenar. Jadi ini adalah suatu isi kandungan surat yang menyatakan permintaan yang aneh. Dan yang terakhir adalah dia signature dia Sulaiman. Sulaiman. Simple sangat, tak ada Raja Sulaiman, just Sulaiman.
Bahkan tidak pun menyebut bin Daud. Daud ni famous, tuan-tuan. Nabi Daud ni famous. Seluruh dunia mengenali Daud. Tapi Nabi Sulaiman tidak menumpang pun nama ayahnya. Dia yakin pada kekuatan dirinya. Dia sebut Sulaiman. Nabi Sulaiman percaya kemuliaan hanya boleh dikurniakan oleh Allah. Bukan oleh ayah, oleh Allah. Jadi, apakah isi kandungan surat tersebut? Just taubat kepada Allah Azza wa Jalla walaupun kamu pernah syirik. Dia menggambarkan Allah Maha Pengasih. Mana tidak orang wanita yang pengasih? Bila didekatkan dengan Tuhan dengan nama yang Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian, alla ta'lu alai wa atuni muslimin. Maka dengan ini kamu jangan sombong. La ta'lu. Daripada mana Sulaiman tahu Malikatus Saba menyombong diri? Daripada mana? Laporan audit negara. Mana ada? Laporan burung Hud. Apa laporan dia? Walaha arsyun azim. Tuanku, arasnya besar tuanku, dan dia dipuja-puja, dibawa arasnya ke mana-mana, diangkat, diagung-agungkan tuanku, Malikatus Saba wanita ini. Lalu Nabi Sulaiman mendengar dengan teliti, lalu dia memahami. Lalu dia berkata dalam bahasa yang ringkas. Ini satu benda penting kita belajar. Ucapan yang baik adalah ucapan yang ringkas tapi bernas. Dua ayat dia. Dua ayat je, tapi bernas. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik perkataan adalah yang ringkas tetapi penuh dengan makna. Daripada berjela-jela tapi goreng. Tak faham apa. Dia nak cakap apa tak tahu. Lalu kita kena faham satu perkara. Sebagaimana surat Nabi Sulaiman 2 ayat tapi sentap. Balqis baca sentap. Dia nak tegur aku ni. La ta'lu alayya, jangan sombong. Maknanya dia tahu aku sombong. 2 ayat sentap, tuan-tuan. Macam itulah anda dengan Quran. Jangan dikejar sangat nak habiskan satu surah. Kata Ibnu Mas'ud, la yahummukum akhiras surah. Jangan kamu baca surah target kamu nak habiskan surah tu. 1-2 ayat pun tak apa, tapi biar sentap. Balqis bila baca ayat ni terasa mungkin berubah air muka dia. Jangan menyombong diri. Aduh, sakitnya aku di sini. Sakit, tuan-tuan. Aku bangga berpuluh tahun dengan tahta kerajaan yang ayah aku bagi. Tiba-tiba dia satu-satunya raja yang tegur aku. Mana tak terasa Malikatus Saba. Kemudian wa atu li muslimin, dalam aku tak boleh sombong. Aku kena menyerah diri kan kepada dia. Waduh, ini besar permintaannya ini. Muslimin di sini ada 2 makna. Muslimin di sini ada 2 makna. Muslimin pada makna yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah muwahhidin lillahi rabbil alamin. Datang kepada saya di Palestin sebagai seorang yang tidak menyembah lagi matahari. Jangan faham Muslim sebagai seseorang yang kena pakai tudung. Jumpa saya, okey, kat Palestin kena pakai tudung, kena tutup aurat. No, itu nanti dulu. Yang disebut oleh Nabi Sulaiman, Muslimin, just jangan sembah matahari. Sembah Tuhan yang Esa. Jangan nak tipu aku yang kau tak ada fitrah. Tuhan yang sebenar bukan matahari. Jangan nak tipu aku. Aku tahu manusia ni diciptakan dengan fitrah. Fitrahnya adalah alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidina. Matahari yang memeliharanya sampai tak pernah padam. Anda tahu tak berapa umur matahari? Umur anda 36. Saya. Atas kepala kita ada makhluk yang lebih tua daripada kita. 4.6 juta tahun umur dia, matahari. Tapi dia bekerja untuk anda. Adakah anda bekerja untuk pencipta dia? Jadi tuan-tuan, kemudian Muslimin pada makna yang kedua adalah datang kemari dalam keadaan bersiap sedia untuk menyerahkan kerajaan Sabah. Saya tak paksa kamu masuk Islam. Saya tak paksa kamu masuk Islam. Tapi kerana kamu telah sombong dan kerajaanmu adalah kerajaan yang suka untuk menumpahkan darah,
Saya sebut benda ni, anda akan faham sebentar lagi daripada ucapan pegawai dia, menunjukkan mereka suka menumpahkan darah, mereka suka bersikap zalim. Maka kepimpinanmu mesti dipegang oleh saya. Tapi saya tak kacau harta kekayaan kamu. Saya tak kacau. Just datang untuk menyerahkan kerajaanmu kepada saya. Biar saya memastikan kerajaanmu tidak melakukan perkara-perkara syirik. Tapi kamu nak masuk Islam, kamu tak nak masuk Islam, itu pilihan kamu. Kemudian Balqis melanjutkan lagi. Qalat ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dia berkata lagi, wahai menteri-menteriku, selepas saya membacakan isi kandungan surat ini, maka sebab itu saya mengumpulkan kamu. Saya mengumpulkan kamu sebabnya saya boleh putuskan keputusan ini dengan mudah tanpa hadirnya kamu. Saya boleh buat cara ayah saya, iaitulah dia panggil apa? Autokratik. Saya boleh apa dia? Diktator kan? Dictatorship kan? Saya boleh buat keputusan ikut suka saya. Tetapi di sini ulama berfikir panjang. Apa ibarah ayat ni? Walaupun anda boleh buat keputusan seorang, tetapi ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, iaitulah bermesyuaratlah. Sebab ada kebaikan pada pandangan orang lain yang anda tidak tahu. Boleh jadi ada orang yang lebih soleh dalam mesyuarat anda berbanding anda. Anda menghitung dengan upaya ketajaman fikiran anda. Tetapi boleh jadi kalangan ahli mesyuarat anda orang yang Allah beri firasat pada beliau, dan Allah jadikan doanya mustajab. Jadi jangan underestimate sesiapa. Jadi satu perkara yang kita pelajari daripada wanita ini adalah dia memang ada pendirian, qati'atan, dia ada pendirian. Tetapi walaupun saya seorang yang ada pendirian, dia tidak menyebabkan saya buat perkara ikut suka saya. Saya ada pendirian, tetapi ia tidak menyebabkan saya tidak demokratik dalam tindakan. Saya memang ada, saya percaya apa yang Al-Imam Syafi'i kata, saya yakin saya betul, tapi boleh jadi saya salah. Rubbama ra'yi sawab yahtamil al-khata'. Pandangan saya betul, saya yakin. Sebab kita ni kena jadi orang yang ada pendirian, orang yang yakin ideanya betul. Tetapi pada masa yang sama, dia perlu bersedia untuk menghargai pandangan orang lain. Jadi saya kumpulkan anda, bukan jadi yes man kepada saya, bukan jadi tukang angguk kepada saya, bukan jadi tukang mengampu saya. Saya cuma nak dengar pandangan yang berbeza. Silakan, siapa ada pandangan berbeza? Supaya lebih ramai datang kelas Zuhur. Itu contoh. Jadi ini dalam bahasa Edward de Bono dia panggil apa tuan-tuan? Edward de Bono punya lateral thinking, apa ni, six thinking serban, six thinking hat. Semalam kuliah dekat sekolah agama, tukar sikit six thinking serban. Kita diajar ada black hat, kita diajar ada yellow hat, negative side, positive side. Jadi aku nak dengar your black hat. Aku nak berdamai dengan Sulaiman. Tapi kamu bagaimana? Mungkin kamu ada pandangan berbeza. Please, bagi hujah. Tiba-tiba menterinya berkata, beri perkataan, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Permaisuri mahu pandangan kami? Baiklah, kami beri pandangan kepada permaisuri. Riwayat Israiliyat kata dia punya jumlah menteri lelakinya 1000 orang. Dia seorang-seorang je permaisuri. Itu Israiliyat katalah, wallahu alam. Tapi kita boleh faham-faham sendirilah, kan? Bila dah kerajaan tu besar, menteri-menterinya pun ramai. Jadi permaisuri ini berkata, menteri-menteri ini berkata, tuanku, kami ini tuanku nak pandangan kami kan? Ini pandangan kami tuanku. Kami ini ulu quwah, tengok tubuh kami, perkasa, six packs, okey? Tak ada orang boleh menumbangkan kami. Kami orang yang paling mahir dalam pertempuran, bersilat, taekwondo. Kami menguasai itu semua. Ulu ba'sin syadid, dan pada masa yang sama kita ada machinery, kita ada bala tentera, kita ada pasukan, kita ada pengangkutan,
yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pendek kata, teknologi kita moden ke depan. Senjata kita sudah boleh bersedia untuk menghadapi sesiapa pemusuh. Dalam bahasa mudahnya, Permaisuri, track record kita cemerlang dalam peperangan. Tapi kami pulangkan kepada Permaisuri. Saya nak tanya, ini pandangan ke ini apa sebenarnya ni? Ini bukan pandangan. Ini orang yang tak ada kerja. Orang yang tak ada idea. Aku kumpulkan korang untuk bagi pandangan berbeza. Aku nak dengar hujah. Aku bukan nak tahu yang kita ni kuat. Aku dah tahu benda tu. Aku buat suap selalu pun. Kita memang kuat. Maka kenapa kamu hanya melaporkan ini? Jadi ini menggambarkan, anda bezakan staf bawah kerajaan Islam dengan staf bawah kerajaan menyembah matahari. Banding bezakan huk-huk seorang dengan ramai-ramai yang tak ada kualiti ni. Di sini saja sudah menunjukkan, bila seseorang itu Muslim bertakwa, Allah akan beri kepadanya kemuliaan dan ilmu yang pelbagai. Huk-huk seorang pengikut Nabi Sulaiman sangat tinggi lah tuan-tuan. Musuh tak study. Saya study musuh. Saya tahu kat mana Palestin. Saya kenal Sulaiman ni siapa. Tuan-tuan ni, maksudnya menteri-menteri ni, selamberak je meremehkan Sulaiman. Sebab anda tak study siapa musuh anda. Sun Tzu kata apa? You need to know your enemy. Dan baru anda tahu padang tu sesuai tak anda masuk sebagai pemain utama ke pemain. Nabi Sulaiman mementingkan maklumat melalui hudhud. Dari sudut lain pula, Malikatus Sabak pun mementingkan maklumat yang terperinci. Jangan bertindak atas dasar bela. Maklumat kita belum CAF, consider all factors. Jadi kita ada satu strategi. Ideanya adalah ini mursilatun. Aku dengan ini, maksudnya apa ini? Korang tak hadiah lumayan. Tahukah anda apakah hadiah-hadiah itu? Selamat Google riwayat Israiliyat. Best gila baca. Hamba-hamba 1000 orang, emas seluas macam-macam lah kan. Diperincikan hadiah tersebut, tetapi Allah nak jaga fokus anda. Dia tak nak anda pergi terlalu detail. Sebut hadiah cukup. Jadi kita ni nak bawa hadiah ni, bawa hadiah banyak-banyak pada Sulaiman, and then kita decide. Fanaziratun, ada nama Nazirah kat sini, nama yang sangat baik. Nazirah, researcher. Kita akan selidik elok-elok apa hasil laporan daripada utusan-utusan yang kita hantar. Maknanya apa? Bijak Balkis ni, dia akan hantar utusan bawa hadiah. Hadiah ada tujuan, yang bawa hadiah pun ada tujuan. Hadiah untuk apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadiah bertujuan. Ibnu Abbas mengatakan Balkis berfikir begini, kalau dia Nabi, dia akan tolak hadiah. Kalau dia raja, dia akan terima hadiah. Kalau dia raja, kita lawan, tetap lawan. Tapi kalau dia Nabi, kita berdamai, kita serah diri. So hasil respon Sulaiman alaihissalam kepada hadiah akan menentukan decision kita. Pada masa yang sama, yang bawa hadiah ni get ready dengan Oppo masing-masing. Ambil gambar. Sebab kita nak tengok Sulaiman alaihissalam ni apa hebatnya. Katanya dia tak pernah kalah dalam peperangan. Apa senjata dia? Dengar kata dia tangkap jin apa semua. Sejauh mana kehebatannya? Cuba selfie banyak-banyak. Jadi kita akan bertindak dengan bukti. So bila korang balik nanti, kita akan buat keputusan, InsyaAllah. InsyaAllah dia tak sebut lah. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, ni kesimpulan kualiti Balkis. Tak tahulah anda boleh hafal ke tidak 7B ni. Pertama, dia panggil ahli mesyuarat sebab dia bersangka baik, mereka ada potensi, mereka ada idea. Yang kedua, dia panggil mesyuarat walaupun dia junior mungkin. Baik tak guna tes. Dia bersedia untuk belajar. Saya panggil anda mesyuarat sebab saya nak belajar. Mungkin anda ada perbezaan pandangan. Yang ketiga, dia bijak menyusun perkataan. Kenapa dia kata mesyuarat ni kita ada surat? Dia tak kata surat, dia kata surat karim. Surat ini agak mulia, dia cuba nak mempengaruhi dah tu. Tapi dia tidak mahu yes man. Dia hanya mempengaruhi.
supaya kita fokus pada surat ni. Kemudian dia ada integriti, dia tidak video 2 jam petik 5 minitnya, dia akan baca full version, statement panjang, kita cut, print screen, sebar di WhatsApp group. Ini bukan akhlak malaikatus sabak. Tuan-tuan, kita belajar sesuatu di sini. Bila Allah rakamkan babak beliau dalam Quran, babak seorang penyembah matahari, ucapannya in details, ini bererti kita kena belajar apa yang baik walaupun daripada Jepun. Kita kena belajar apa yang baik walaupun daripada penyembah berhala. Sekiranya pada akhlak mereka ada kebaikan. Ada kebaikan. Dan saya lupa nak huraikan tadi. Antara yang disebut oleh ulama tafsir kita adalah wa kadzalika yaf'alun, adalah kenyataan daripada Allah Azza wa Jal menyokong kenyataan Balqis. Balqis kata jangan perang, sebab perang ni menang jadi abu, kalah jadi arang. Menang jadi arang tak kisahlah. Yang penting kenyataan itu telah mendapat sokongan daripada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah kata memang benar apa yang Balqis kata. Raja ni memang zalim bila dapat kekuasaan. Dalilnya adalah surah selepas surah An-Naml, Suratul Qasas. Ada cerita pasal Firaun. Dapat kuasa saja tumbang. Dalilnya adalah Qarun, surah selepas An-Naml. Tetapi pada masa yang sama Allah akan tunjukkan Sulaiman is not those kings. Dia berbeza. Yang tu babak minggu depan lah, insya-Allah. Ada soalan tak? Soalan minggu lepas kita tangguhkan lagi pada minggu depan. Memang ambil masa 15 minit. Tak maaf Puan Syakira. Dia ada pendirian. Walaupun menteri-menteri nak angkat kerusi, tengok ni kekuatan kita wahai permaisuri. Tengok ni boleh karate 8 biji batu. Balqis relax. Kau ingat aku terkesan dengan apa yang kau buat? Kita kena objektif wahai tuan-tuan. Takkan nak berpegang sampai mati. Cuba fikir panjang sikit apa faedah berpegang dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tengok dia ada pendirian. Dia tidak digugat oleh emosi menteri-menteri. Kita duduk dengar perempuan 9 emosi. Dalam mesyuarat ni siapa emosional? Siapa 9 akal? Jadi daripada mana kita dengar cerita tu kan? Berilmu dan bijak dalam bertindak, iaitulah dengan mengutuskan SB. Dia pun SB lawan SB. Dia hantar pengutus hadiah. Sebenarnya rasuah. Itu hin untuk tajuk minggu depan lah. Iaitu integriti, integriti dalam bekerja, insya-Allah. Tak ada soalan Kalau tak ada, memang dah pukul 2 pun, minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.